Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Hazim di dalam Matematik SPM 2020. Okey. Jadi kita teruskan dengan bab kita iaitu motion graph, iaitu graf gerakan, dan untuk video hari ini kita akan membincangkan tentang graf laju dan masa. Sebelum ini kita membincangkan graf jarak dan masa. Tetapi macam mana kalau kita nak membincangkan tentang graf laju dan masa di sini? Okey, jom kita tengok balik. Laju di sini selalunya disimbolkan dengan simbol V, iaitu dalam bahasa Inggeris iaitu velocity. Okey, dan masa sama juga disimbolkan selalu dengan T dan bermaksud time. Dan kena selalu ingat, untuk laju di sini mestilah dipaksi dipaksi Y. Dan V di sini dipaksi Y lah. Dan T di sini mestilah dipaksi X. Dan unit untuk laju selalunya sama ada kita membincangkan sama ada kilometer per hour ataupun kilometer per jam ataupun meter per second. Okay, atau meter per saat. Sama juga time selalunya sama kita pilih jam ataupun saat. Jadi untuk video kali ini, cikgu akan membincangkan tentang kilometer per hour atau kilometer per jam dan jam. Okey, dan unit di sini cikgu tulis ni kilometer per jam dan di sini cikgu tulis sebagai jam. Alright. Dan juga kita tengok apa yang dikatakan dengan positive gradient, iaitu kecerunan positif, kecerunan yang mendata di sini dan kecerunan yang menurun. Apa yang dimaksudkan dengan satu persatu? Jom kita tengok satu persatu di sini, iaitu kecerunan positif. Macam cikgu cakap tadi, di sinilah paksi Y sebagai V dan unit di sini kilometer per jam. Dan di sini T dan unit di sini adalah jam. Alright, kalau kita ada kecerunan positif di sini, anggaplah dia bermula dengan kosong di sini. Kosong di sini dan di sini 1 jam. Masanya pun 1 jam. Cikgu padan jam sebab kita tahulah unit dia. Okey. And then di sini contohlah 80 km per jam. Jadi kita nampak di sini apa yang dimaksudkan dengan daripada kosong dalam masa 1 jam sesebuah objek itu bergerak dalam menjadi 80 km per jam. Anggaplah ini adalah sebuah pergerakan kereta. Okey. Pada kosong jam, kereta itu pun bergerak pada kelajuan 0 km per hour atau kilometer per jam. Kereta bergerak ataupun tidak bergerak pada 0 km per jam. Jadi kita tahulah dia tak bergerak sebenarnya. Cikgu saja tulis bergerak sebab kita nak tengok kelajuan dia. Tetapi selepas 1 jam, kereta bergerak selaju 80 km per jam. Jadi daripada sini kita tahu kereta itu bergerak dalam satu arah. Okey, kereta itu bergerak dalam satu arah dan kecerunan positif di sini menunjukkan sebuah kereta itu bergerak daripada berhenti ataupun dari keadaan stationary ataupun tak bergerak menjadi bergerak. Alright, daripada tak bergerak menjadi bergerak. Itu yang dimaksudkan dengan kecerunan positif. Daripada tidak bergerak menjadi bergerak mengikut kelajuannya. Okey, bergerak mengikut laju yang diberikan. Itu yang dimaksudkan dengan kecerunan positif. Kalau kita tengok nilai kecerunan dia, apa nilai kecerunan akan representkan, yang tu kemudian. Untuk video seterusnya, cikgu akan terangkan satu-satu. Kita belajar ni satu-satu dahulu. Sebab apa? Cikgu boleh kata bab ini adalah bab yang susah sikit nak faham. Alright? Bab ni susah sikit nak faham. Kadang-kadang soalan akan bagi graf yang sangat susah. Graf yang merepek. Sebab tu kita kena faham dia daripada asas dahulu. Apa maksud yang diberikan dengan kecerunan positif untuk graf laju dan masa ni? Kalau graf laju dan masa untuk kecerunan sifar ataupun kecerunan mendata macam ni. Jadi di sini selalu tertanya-tanya, objek ni bergerak ke tak bergerak? Okey, bergerak ke tak bergerak? So di sini
km per jam dan di sini 6 jam. Pelik kan? Kalau kosong macam ni, ini bergerak ke tak bergerak? Tetapi sebenarnya objek ini adalah bergerak. Okey, objek ini sedang bergerak. Sebagai contohlah, ini adalah 80 km per jam, ini 1 jam dan ini 4 jam. Jadi kita boleh tafsirkan daripada graf ini, daripada jam pertama, daripada jam pertama hingga jam keempat, objek ini bergerak selaju 80 km per hour. So, daripada jam pertama, 1 jam pertama, betul lah jam pertama, okey. Okey, jam pertama ataupun first hour hingga jam keempat, kereta itu bergerak selaju 80 km per jam. Kita nampak dari sini, kita boleh tahu kereta itu bergerak dengan kelajuan yang sama ataupun sekata ataupun constant. Alright. So, fahamkan di sini objek sedang bergerak. Objek bukannya, kalau kosong di sini bukannya objek tergerak. Kalau kita tengok dalam graf jarak dan masa, kalau kecerunan sifar di sini, kita tahu objek tu tak bergerak, dia duduk je situ. Tetapi di sini objek sedang bergerak, tetapi kelajuan yang sama saja. Kalau macam yang ni tadi, yang di sini kelajuan tak sama. Contohnya mula-mula di sini kelajuan ni slow saja, kelajuan ni sikit saja, slow saja. Sampailah 1 jam, sampailah maksimum kelajuan dia 80 km per jam. Tetapi di sini kita nampak perubahan kelajuan. Tetapi di sini tiada perubahan kelajuan. So, kena ingat objek bergerak. Okey. Di sini objek bergerak dengan kelajuan yang sama. Okey. So, kena faham ni dulu. Okey, kena faham ni dulu. Yang seterusnya, apabila kita ada kecerunan yang negatif. Apa yang dimaksudkan dengan kecerunan negatif di sini? Ingat, kalau kita ada kecerunan, kita ada graf jarak dan masa. Untuk kecerunan negatif ni, dia bergerak dengan arah yang bertentangan. Macam mana pula dengan ini? Graf laju dan masa. Graf laju dan masa, dia tidak bergerak mengikut arah yang bertentangan. Graf di sini hanyalah bergerak dengan satu direction sahaja ataupun satu arah sahaja. Sebagai contohlah di sini, jam pertama at first hour, object move at speed 80 km per hour. Okay, at first hour. And then after that, second hour di sini, second hour, object stop moving. Okay, kenapa saya kata stop moving di sini? Sebab kelajuan dia di sini adalah 0 km per jam. Okay, 0 km per jam. Jadi di sini adalah proses kereta itu sedang slow down. Ataupun satu objek itu sedang bergerak perlahan, sedang tekan brake. Anggaplah dia sedang tekan brake. Kalau pemahamannya dalam bahasa Inggeris, kita panggil ni adalah deceleration. Deceleration. Tetapi dalam bahasa Melayu adalah nyah pecutan. Dia bergerak, tetapi pergerakan kelajuan dia makin lama makin perlahan. Kita tengok mula-mula laju, tapi makin lama makin perlahan, makin lama makin perlahan, makin lama makin perlahan. Itu yang dimaksudkan dengan deceleration. Kalau nak faham lagi, kita boleh kata the car is braking. Okay? Car is braking. Maksudnya sedang tekan brake. Mula-mula laju, ini tekan brake, slow, sampailah berhenti. Itu yang dimaksudkan dengan kecerunan negatif. Jadi tolong faham, kecerunan negatif di sini bukan bermaksud dia mendapatkan nilai negatif dan menjadikan dia bergerak arah bertentangan. Tidak.
dalam graf laju dan masa hanya bergerak satu arah sahaja. Dan di sini kereta berhenti. Jadi, cikgu bagi contoh di sini untuk summarizekan kesemua pergerakan mengikut graf di sini, graf laju dan masa di sini. Di sini V kilometer per jam, dan sini time dalam masa jam. Okey, cikgu anggap sajalah ini adalah satu pergerakan daripada rumah kamu. Okey, tak kisahlah rumah kat mana-mana, pergi ke Kuala Lumpur. Okey, pergi ke Kuala Lumpur. Contoh, right, cikgu bagi contoh di sini. So, rumah kamu daripada 0 jam di sini hingga ke sini dalam masa 2 jam. Okey, ni masa 2 jam di sini dan kelajuannya di sini adalah 110. Alright, dan 110 maintain di sini sampai jam keempat. Sampai jam keempat di sini. Contohlah, okay, contoh jam keempat ni maintain 110 and then jam kelima baru sampai. Okay, jam kelima baru sampai. Jadi, jom kita tengok macam mana yang dikatakan dengan tafsiran graf ini dengan pergerakan sesebuah kereta atau pergerakan sesebuah objek. Anggaplah sesebuah kereta itu, okay, sebuah kereta tu, dia bergerak pada 0 jam dan dia mengambil masa 2 jam untuk kereta tu berubah kelajuan daripada 0 hingga 110 km per jam. Okay, so kereta itu bergerak daripada 0 km per jam hingga 110 km per jam dan mengambil masa 2 jam untuk berubah kelajuan. Kemudian kereta tu maintain selama 2 jam daripada 110 pun 110 km per jam, maintain je kelajuan dia dalam masa 2 jam. Dan selepas itu 1 jam yang terakhir daripada 110 km per jam menjadi 0 km per jam, iaitu dia menjadi berhenti. Jadi kita nampak di sini pergerakan sesebuah kereta tu bergerak dalam satu arah sahaja. Okey, satu arah sahaja. Itu yang menjadikan perbezaan antara graf jarak dan masa dan graf laju dan masa. Alright. Jadi, tolong faham tentang berkenaan dengan kereta tu bergerak ke, kereta tu makin perlahan ke, kereta tu patah balik ke dan sebagainya. Alright. Kalau nak rujuk balik dengan graf jarak dan masa, rujuk balik video-video cikgu yang sebelum ini. Semuanya ada di situ. Alright, jadi itu sahaja daripada cikgu untuk video kali ini. Kalau ada apa-apa masalah, boleh tinggalkan komen di bawah. Dan boleh sila tekan like, share dan subscribe untuk video-video yang seterusnya. Dan cikgu juga ada buatkan satu grup Telegram. Okay, kalau ada apa-apa pertanyaan yang lebih lanjut, sila tekan link di bawah. Okay, cikgu ada tinggalkan link Telegram group di bawah. Alright, jadi itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye-bye.